Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Salam sejahtera pelajar-pelajar tingkatan 4 sekalian. Okey, pada video sebelumnya kita telah mempelajari skala, iaitu menerangkan jenis skala dalam peta topografi, dan yang kedua membezakan skala penyata, skala lurus dan pecahan wakilan. Pada video pembelajaran pada kali ini, kita akan memfokuskan pembelajaran kita kepada objektif yang ketiga, menunjuk cara mengukur jarak berdasarkan skala dalam peta topografi. Okey, sebelum kita memulakan pembelajaran, pelajar-pelajar tolong sediakan buku dan alat tulis yang bersesuaian untuk mencatat nota-nota penting daripada pembelajaran kita di video ini. Okey, pada video yang sebelumnya kita telah belajar jenis-jenis skala. Skala ada 3. Yang pertama skala penyata, contohnya 1 cm mewakili 1 km. Yang kedua skala lurus, yang dilukis dalam satu garisan lurus. Manakala yang ketiga adalah pecahan wakilan, disebut sebagai 1/100,000. Itu 3 jenis skala yang telah kita pelajari pada minggu lepas, dan juga harap tugasan jadual 2.1 latihan menukar jenis skala telah kamu selesaikan dan dihantar kepada cikgu. Okey, jadi kita teruskan pembelajaran kita kepada subtopik 2.2, cara mengukur jarak dalam peta topografi. Okey, sebelum itu kita kenal pasti dulu apakah itu jarak. Jarak merupakan ukuran jauh di antara satu lokasi ke lokasi yang lain. Terdapat 2 jenis jarak, iaitu jarak mutlak. Jarak mutlak, kita perhatikan yang ini, kita fokuskan kepada ini. Jarak mutlak, jarak yang dinyatakan dalam unit meter ataupun kilometer. B, tetap dan tidak berubah. Contohnya, yang pertama, jarak dari Padang Besar ke Ipoh ialah 308 km, tidak akan berubah. Yang kedua, jarak dari Ipoh ke Kuala Lumpur ialah 198 km. Yang ketiga, jarak dari Kuala Lumpur ke Johor Bahru ialah 329 km. Okey, itu jarak mutlak, diukur dalam unit kilometer. Dia tetap dan tidak berubah. Manakala jarak relatif, anak-anak sekalian, jarak relatif A, jarak yang dinyatakan dalam kos dan masa. Seterusnya, tidak tetap dan boleh berubah-ubah kerana pelbagai faktor. Okey, kerana pelbagai faktor seperti jenis pengangkutan yang digunakan. Contohnya, masa perjalanan, contoh yang pertama, masa perjalanan menaiki bas dari Ipoh ke Kuala Lumpur ialah 3 jam dan kos tambang RM25. Contoh yang kedua, jika menaik ETS dari Ipoh ke Kuala Lumpur, tempat yang sama, Ipoh ke Kuala Lumpur, masa perjalanan 2 jam 40 minit dan kos tambang perjalanan ialah RM35. Okey, jadi di sini ada perbezaan pengangkutan, jenis pengangkutan yang digunakan. Jadi menyebabkan perbezaan masa dan kos tambang. Itu jarak relatif. Dia tidak tetap dan boleh berubah-ubah disebabkan oleh faktor jenis pengangkutan. Okey, yang seterusnya, yang ketiga dalam subtopik 2.2 ini, cara mengukur jarak dalam peta topografi. Yang pertama, mengukur jarak lurus, kita boleh menggunakan jalur kertas, jangka tolok dan pembaris.
Dan untuk mengukur jarak melengkung, kita boleh menggunakan jalur kertas dan benang putih. Okey, tadi mesti ada yang tertanya-tanya apakah itu ETS. ETS adalah bermaksud Electric Train Service yang dikendalikan oleh Kereta Api Tanah Melayu Berhad KTMB. Okey, pelajar-pelajar sekalian, kita teruskan pembelajaran kita di subtopik 2.1. Mengukur jarak lurus menggunakan skala. Terdapat beberapa langkah untuk mengukur jarak lurus menggunakan skala penyata. Contoh untuk mengukur jarak lurus, jalan kereta api berkembar dari Jambatan Batu DRG 534658 ke Jambatan Batu DRG 578650. Okey, yang pertama tandakan lokasi. Okey, tandakan lokasi, tandakan X di Jambatan Batu dan tandakan X lagi di Jambatan Batu. Ikut RG dia tu Okey, yang kedua, lukiskan garis lurus menggunakan pembaris. Okey, lukiskan satu garisan lurus yang menyambungkan kedua tanda X tersebut. Okey, yang ketiga, ukur dengan pembaris. Letakkan pembaris di garisan yang telah dilukis dan ukur jaraknya. Dan barulah kita meneruskan ke langkah yang keempat yang di bawah ini. Jarak di antara kedua-dua tempat itu ialah 9 cm. Setelah kita ukur, kita dapat 9 cm. Skala di peta ialah 1 cm mewakili 0.5 km. Jadi, untuk menentukan jarak sebenar di antara Jambatan Batu RG 534658 ke Jambatan Batu RG 578650 bersamaan. Ini rumus dia anak-anak. Ini rumus dia. Ini 9 cm yang kita ukur guna pembaris tadi, 9 cm diterapkan dengan 0.5 km dan kamu akan dapat jawapan dalam kilometer, iaitu 4.5 km. Jika kamu ragu-ragu dengan pengiraan congakan, kamu boleh menekan kalkulator. Dalam subjek geografi, dalam peperiksaan geografi, dibenarkan menggunakan kalkulator untuk mendapatkan jawapan yang betul. Okey, dalam peta topografi, dia sebenarnya begini anak-anak. Pertama sekali kita tandakan X di Jambatan Batu yang pertama. Nampak simbol X, kita tandakan di sana. Kemudian kita tandakan X lagi yang satu di sini. Di X di Jambatan Batu yang kedua. Kemudian ambil pembaris, kemudian lukiskan satu garisan lurus menggunakan pembaris. Setelah kamu buat satu garisan lurus di antara kedua-dua X tersebut, kamu letakkan pembaris kamu. Bermula dari 0, kamu ukur sampai 9 cm. Kemudian bila kamu dapat jarak di atas peta 9 cm, barulah kamu gunakan rumus ini. 9 cm didarab dengan 0.5 km. Okey, dari mana kita hendak dapat 0.5 km tersebut? Ada dituliskan di bawah peta. Di sini anak-anak, dituliskan di sini. Nih. Skala 1 nisbah 50,000 ataupun 1 cm mewakili 0.5 km. Jadi jawapan kamu
yang kamu dapat ukur guna sentimeter tadi, gunakan pembaris tadi, kamu hendaklah darab dengan skala yang diberikan pada peta. Okey, tadi kita telah belajar mengukur jarak lurus menggunakan skala penyata. Sekarang di subtopik 2.2.2 kita akan belajar pula cara mengukur jarak lurus menggunakan skala lurus. Okey, mengukur jarak lurus di antara stesen trigonometri Gunung Sadong RG 230521 dengan simpang jalan di RG 187522. Ini contoh gambar raja dia. Okey, ditandakan X seperti biasa. Okey, ini gambar raja. Kita balik kepada langkah di atas. Langkah yang pertama sama seperti tadi, tandakan X di kedua-dua tempat. Okey, perhatikan titik rujukan grid itu tersebut. Rujukan grid itu kamu kena pastikan betul-betul. Cari betul-betul. Lepas itu tandakan X. Kemudian letakkan kedua-dua hujung jangka tolok. Ini kamu kena menggunakan jangka tolok di kedua-dua tanda X tersebut seperti dalam gambar raja ini. Okey, perhatikan jangka tolok yang pertama berada di sini. Okey, jangka tolok yang kedua berada di sini. Letakkan di di hujung dua-dua tempat. Okey, kemudian langkah yang ketiga, ukur dengan skala lurus dalam peta. Okey, kamu pindahkan jangka tolok kamu dan letakkan pada skala peta dan lihat nilai ukurannya. Ini ada di bawah disediakan. Okey, jika tidak disediakan macam mana? Kamu ukur jangka tolok itu di pembaris. Okey, ukur di pembaris. Jika skala lurus tidak disediakan pada peta, ukur di pembaris. Sama seperti skala penyata di atas tadi. Okey, langkah yang keempat, ini cara kita mengira jarak sebenar. Okey, skala pada peta ialah 1 cm mewakili 0.5 km. Okey, jarak yang telah diukur tadi adalah jarak sebenar di antara stesen trigonometri Gunung Sadong ke simpang jalan ialah 1.3 km tambah 3.0 km sama dengan 4.3. Okey, kita lihat gambar raja di bawah. Kenapa lagi ada begitu? Dia begini. Lihat jangka tolok ini. 1.3 3.0. Kenapa dia jadi begini? Sebab tidak cukup. Dia akan jadi 4. Kalau kita bermula daripada 0, kita letakkan satu jangka lukis di sini. Okey, jangka tolok yang satu ini akan berada lebih daripada 4. Begitu. Okey. Sebab itu kita kena anjakkan ke belakang sikit dan ini kasih ngam-ngam di 3. Maka kita akan dapat jawapan yang tepat. Itu menggunakan jangka tolok menggunakan skala lurus. Okey. Okey, jadi kita sudah melihat dua cara mengukur jarak lurus tadi. Yang pertama menggunakan skala penyata, yang kedua menggunakan skala lurus. Sekarang kita akan mengukur pula jarak melengkung menggunakan pecahan wakilan subtopik 2.2.3. Okey, jarak melengkung boleh diukur menggunakan benang dan jalur kertas. Ukur jarak melengkung dari Jabatan Batu RG 688031 hingga ke masjid di RG 657016. Kita lihat mana dia. Ini bermula daripada sini di tanda X ini. Okey, ikut laluan ini sampailah ke sini. Bagaimana kita menentukan tanda X ini? Perhatikan RG yang diberikan. Kita kena cari titik RG ini.
Ini adalah titik di mana kita akan membuat tanda X. Okey. Untuk membuat tanda X kena mencari titik DRG yang setepat-tepatnya. Okey, langkah yang pertama sama juga seperti yang mula-mula tadi, yang dua cara kita mengukur, tandakan X di kedua-dua tempat. Langkah yang kedua, kita menggunakan benang atau jalur kertas. Cikgu sudah ajar kamu juga di semasa di tingkatan 1, 2 dan 3 untuk mengukur jarak menggunakan benang. Okey, ingat kembali. Yang pertama, letakkan benang di jambatan batu dan tandakan benang tersebut dengan pen kamu. Tandakan di hujung benang itu. Kemudian letakkan benang mengikut lengkungan lebuh raya berkembar dari jambatan batu. Okey, dari jambatan batu. Tandakan di benang lokasi masjid. Kamu urut tu benang, tandakan tu benang. Okey, langkah yang ketiga, kamu rentangkan benang di atas pembaris dan ukur jaraknya dalam sentimeter, dalam cm. Dan seterusnya langkah yang keempat, yang terakhir, kita mau mengira jarak sebenar. Jarak di antara kedua-dua tempat tersebut ialah 8 cm. Tukarkan pecahan wakilan kepada skala penyata. Pecahan wakilan 1/50,000. Bermaksud 1 cm di atas peta mewakili 0.5 km di permukaan bumi. Ingat balik kaedah menukar skala di awal di video yang pertama cikgu ajarkan kamu pada minggu lepas. Okey, jadi jarak sebenar di antara jambatan batu ke masjid ialah 8 cm darab dengan 0.5 kilometer, dan kamu akan dapat jawapan dalam kilometer iaitu 4 kilometer. Okey, bila disebut jarak sebenar, dia mesti dalam unit kilometer. Okey, anak-anak pelajar sekalian, ini contohnya tadi tu. Skala yang diberikan ada di bawah sini. Ini ada skala penyata. Okey, ada skala lurus dan ada pecahan wakilan. Ini pecahan wakilan. Ini skala penyata, ini skala lurus. Diberikan contoh ketiga-tiga jenis skala dalam peta ini. Okey, jadi anak-anak sekalian, hari ini cikgu sudah terangkan cara untuk mengukur jarak lurus menggunakan skala penyata, mengukur jarak lurus menggunakan pecahan wakilan, mengukur jarak melengkung menggunakan pecahan wakilan, dan yang kedua tadi mengukur jarak lurus menggunakan skala lurus. Jadi ada 3 cara untuk mengukur jarak. Dua untuk mengukur jarak lurus menggunakan skala lurus dan menggunakan skala penyata, dan mengukur jarak melengkung menggunakan pecahan wakilan. Okey, jadi latihan akan cikgu berikan dalam grup WhatsApp di kelas kita, dan cikgu mau kamu buat sedikit nota untuk bab ini untuk 3 subtopik ini, 2.21, 2.22, 2.23. Okey, buat dalam buku nota kamu cara-cara untuk mengukur jarak menggunakan skala penyata, skala lurus, mengukur jarak melengkung menggunakan pecahan wakilan. Okey, cikgu rasa sampai di sini sahaja dulu video pembelajaran kita yang kedua. Okey, jika ada apa-apa masalah boleh bertanya cikgu dalam grup WhatsApp. Dan pada video yang ketiga nanti untuk bab yang kedua, kita akan mengukur keluasan dalam peta topografi. Okey, sampai jumpa lagi di video yang kedua. Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh.